Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah, dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita nak menghitung. Apatah lagi untuk kita membalasinya. Alhamdulillah, nikmat yang amat besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat diberi kita ini hidup, di mana kita memahami hidup ini adalah menceritakan kisahnya yang maha hidup. Ini yang harus kita fahami. Setiap kali talk kita ini, kita peringatkan sama-sama kembali bahawa kita sekarang ini telah mengecapi nikmat hidup, di mana wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Jadi nikmat yang segala nikmat itu, yakni kita seperti mana kita ini, salah satunya kita duduk di sini di tempat, di apa nama dia, air jernih apa? Sungai jernih. Sungai jernih. Tempat ni tempat yang masih terjaga asliah. Begini keadaannya ditentukan oleh Allah. Maka bukan saja kenikmatan yang kita duduk di sini saja, tapi sebenarnya adalah kenikmatan kalau ada kesempurnaan kawasan yang kita duduk yang asli ni, kalau tidak diberi kehidupan, maka tak ada gunanya. Jadi kehidupan ni nak kita fahami benar-benar, kehidupan itu sendiri adalah nikmat yang paling besar. Jangan kita merasakan bahawasanya kenikmatan hidup ini sesuatu yang harus kita lupai. Kerana bila kita tidak memahami rahsia kehidupan, maka kita akan merasakan hidup ini memerlukan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup itu sendiri menyatakan dia yang maha hidup. Untuk menyatakan dia yang hidup, bukan menyatakan pilihan-pilihan kita. Kerana pilihan-pilihan kita ini seolah-olah kita memiliki hidup. Sedangkan kita diberi hidup, bukan disuruh merasai yang kita memiliki hidup. Ini nak kena faham benar-benar. Kerana puji alhamdulillah, bila kita dibagi hidup, kita memuji kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbil alamin. Maknanya Tuhan yang sekalian alam ini dia yang menghidupkan. Jadi Allah memberikan sekalian alam ini kehidupan untuk satu menyatakan dia yang hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Maka itu kita harus faham apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita ini, kita bersandarkan kepada yang maha hidup, iaitu Allah. Jadi setiap apa yang berlaku kita akan nampak bahawasanya ini adalah kisah-kisah, cerita-cerita yang nak diceritakan tentang dirinya. Apabila kita rasa memiliki atau akuan diri, maka kita tidak akan nampak ini cerita-cerita kisah-kisah Allah. Kita akan nampak seolah-olah kita boleh mengatur, kita boleh menyusun. Inilah yang parah ni. Ini yang akan menyebabkan kita berada di dalam keadaan huru-hara, kiamat, azab ataupun seumpama dengannya. Kerana kita yang membuat huru-hara, kita yang membuat keadaan diri kita ini jadi tidak tenteram. Sebab kepahaman kita sesuatu yang terjadi ini sebenarnya ada selain daripada Allah yang melakukannya. Kita tidak nampak sesuatu, segala apa pun yang terjadi itu semua daripada tangan-tangan kekuasaan Allah, cerita-cerita Allah. Kita masih lagi nampak segala ciptaan yang di langit dan di bumi banyak. Masih lagi kita nampak ianya ada memiliki kuasa, ada memiliki kehendak-kehendak. Padahal segalanya itu kuasa dan juga kehendak-kehendak itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kalau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan segala sesuatu yang kupandang tidaklah kupandang dulu melainkan sebelumnya Allah. Maknanya Sayyidina Abu Bakar mengamaliahkan dalam kehidupannya itu 24 jam. Maka segala sesuatu pun tidak akan terkesan dalam diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makhluk tu tak terkesan masuk dalam dirinya. Kita kalau tak mengaji ni lagilah, tak payah nak cakap lah. Ya, kita sendiri mengizinkan ia masuk dalam qalbun kita ini. Masih banyak berhala-berhala yang mana kita telah mengizinkan, sedangkan tempat itu yang layak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita biarkan ia terosak. Kita yang membuat bencana, kita yang buatkan malapetaka itu datang pada diri kita sendiri, kita yang mengundang. Sedangkan Allah tak pernah pun memberikan kepada kita kezaliman. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyatakan menerusi sifatnya itu Nur Muhammad, menyuluh untuk sentiasa kita melihat ataupun kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang manis, tiada pahit dalam kehidupan kita. Kita dah terbiasa dengan melakukan perkara-perkara yang mana kita biarkan diri kita ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Dan kita rasa macam itu tidak kita perlukan untuk kita mengenal Allah. Ini yang berlakunya zaman ini adalah zaman yang penuh dengan huru-hara. Sebab huru-hara itu bukan Allah, tetapi huru-hara itu adalah kita menjauhkan ataupun kita tidak mahu mengenal pencipta kita. Kita beramal, kita melakukan mencari, menuntut ilmu selain daripada ilmu mengenal Allah, maka kehidupan kita berjalan dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan huru-hara. Banyak
Dia tengok manusia-manusia yang masih lagi dalam keadaan jahil, dalam keadaan seolah-olah tidak memerlukan Allah. Ini satu kerosakan yang besar, bencana yang paling besar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kehidupan, kita tidak merasakan. Yang memberi kehidupan tu adalah Dia, dan Dia yang layak berkehidupan, bukan kita. Tetapi kita tukar, kita tutup, kita kufari. Kita berbuat kufar dengan mengatakan kita memiliki hidup. Maka huru-haralah kehidupan kita. Selagi kita tak balik pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan keadaan kita ini kepada asal, iaitu Dia yang maha hidup. Ini maka itulah kita menceritakan kembali supaya kita dapat bersanad ataupun mengambil seperti mana Rasulullah SAW dia mengenal Allah dari Allah. Kalau Rasulullah SAW sendiri berkata dia mengenal Allah, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku, jadi mengapa kita pula tak mau? Rasulullah SAW tu dia kenal. Maka sahabat-sahabat bertanya, bagaimana kami nak mengenal Tuhan Allah? Maka Rasulullah SAW suruh ikuti apa saja yang Rasulullah SAW memberikan pengetahuan itu tentang Allah Subhanahu Taala. Jadi apa pun pengetahuan daripada Rasulullah tentang Allah itu sebenarnya dari Allah. Jadi apabila kita mengetahuinya, maka kita telah mengenal Allah dari Allah. Begitulah juga pembimbing-pembimbing rohani. Bila kita dah belajar dengan pembimbing rohani, wajib kita belajar. Bila dah kita fahami, maka sebenarnya kita diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa tandanya bila kita dah dapat faham, dapat kenal Allah? Rasulullah kata tiadalah, maka binasa Rasulullah kata. Maka orang yang dah betul-betul dia kenal diri, kenal Allah, maka jawapannya mestilah binasa. Bila binasa, kita kena amaliahkan. Yang pertama la hayyun. La hayyun tu maknanya tidak ada kita merasa hidup, melainkan hidup Allah yang maha hidup. Maknanya setiap kali nafas kita turun naik, kita rasakan nyawa kita di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempraktiskannya 24 jam, kita mengamaliahkannya 24 jam. Baru kita akan nampak jelas nanti semua yang hidup, kita nampak Allah lah. Kita tak nampak yang di luar, kita nampak yang di dalam tu. Tegaknya pokok ni kerana ada hayat, ada nyawa yang Allah Ta'ala letak, maka dia tegak. Kalau mati, tombang tak? Tombang, reput, macam-macam lah. Jadi gitulah kaedah dia. Bila kita ni tanda Allah tu hidup, mana kita ni, maknanya menyatakan Allah tu hidup. Sungguh pun kita tak memiliki hidup, Allah tu maha hidup. Jadi Allah beruntung kita, Allah menyatakan kita untuk menyatakan dia yang hidup. Beruntung kita. Dia nyatakan kita untuk menyatakan dia yang hidup. Untunglah kita. Tapi kalau kita tak faham, dia menyatakan kita untuk menyatakan dia hidup, tapi kita rasa kita hidup, maka kita berada di dalam kesengsaraan. Kita berada dalam, maknanya mengakui ada kita ni, maka kita ni berhala lah. Kita lah berhala. Di waktu Nabi Adam AS ada berhala tak? Tak ada. Tapi diistilahkan berhala tu adalah Adam. Adam tu sendiri patung berhala. Maka tu dikatakan tadi la ilaha. Makna la ilah, tak ada, tiada Tuhan. Ilah tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Waktu tu Adam tak ada. Tak ada, mana ada patung waktu Nabi Adam. Tapi kalimat tu sampai, kalimat sakti tu. Iaitu menyatakan jangan mengatakan Adam tu ada. Maknanya Adam tu tidak Tuhan. Kerana kalau kau kata Adam tu ada, Tuhan tak boleh.
Maknanya tak ada Tuhan, tak ada Adam, tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Apa yang telah dibawa oleh 124,000 Nabi, diturun-turun sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, turun sampai wali-wali Allah. Alhamdulillah sampai ke kita ini bersanad. Sanadnya menyatakan yang wujud hanya Allah. Itu maknanya kita dapat memahami bahawasanya kita tidak mensekutukan Allah. Kalau tak faham, maknanya kalau kita tak mengaji, kita tak tahu, maka sentiasa kita berada di dalam ilah, iaitu ngaku diri kita ni tu Tuhan. Kerana hidup, kita rasa kita hidup. Kita rasa kita hidup aja dan menyatakan bahawa kita ni tu mengaku Tuhan dah. Bila kita mengaku Tuhan, maka kita akan mendapat malapetaka, mendapat azab. Kalau kita mengaji, sedar kita beristighfar dan kita buangkan kesyirikan itu, iaitu pengakuan adanya kita tu. Buangkan kesyirikan tu, buangkan berhala diri kita tu. Buangkan berhala akuan diri itu. Kalau kita tak duduk di sini, maka kita akan berada di dalam azab yang berat, iaitu mensekutukan Allah ni azab dia berat. Jadi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni, yang kita sendiri pun melihat sendiri. Makna Allah mengatakan sedikit orang bersyukur ni, inilah. Memang pada zaman kita ni sedikit. Jadi bersyukur kita kerana kita tidak bertukar menjadi Tuhan, ataupun kita ni tetap mengesakan Allah seperti mana Allah tetap mengesakan dirinya sendiri. Maka kita berada dalam naungan Allah, kita berada dalam benteng Allah, kita berada dalam keadaan nikmat di mana dileburkan oleh Allah segala akuan, segala diri kita. Maka ini yang dikatakan nikmat, yang mana kita terus mengatakan, iaitu daripada kalamnya sendiri, engkaulah kul huwallahu ahad. Allah mengatakan dirinya cukup, mengatakan dirinya yang esa, ataupun Allah cukup mengesakan dirinya tanpa ada sesiapa yang boleh mengesakannya. Ini tandanya bila kita telah sampai, tak ada lagi kita mengaku bahawasanya kita yang mengatakan Allah yang esa. Tapi bila dinyatakan kita ini adalah tajalli yang mengatakan kita tu tadi bukan kita, tapi tajalli dia yang mentajalikan tubuh kita, afal kita, iaitu asma, nama-nama tadi, kepada sifat dan mengalir kepada zat dia semata-mata. Tidak ada lagi afal kita, tidak ada lagi nama kita, asma, tidak ada lagi sifat kita, tidak ada lagi zat kita, melainkan semuanya ilallah. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada lagi merasa tubuh badan kita, af'al ni kita punya, maka kita belum lagi. Sebab af'al ni bentuk kita pun af'al Allah yang jadikan. Apatah lagi nama-nama kita Allah yang berikan. Tak, mak ayah kita tahu. Tak, sebenarnya siapa yang memberikan ilham kepada mak ayah kita untuk meletakkan nama-nama kita? Jadi nama-nama kita pun nama-nama daripada Allah. Af'al bentuk ni semua daripada ujung rambut, ujung kaki, seisi-isi dalam badan kita, semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang ciptakan. Jadi kalau kita belajar tauhid ni, kita akan nampak semua Allah Taala punya. Semua ni Allah nyatakan untuk mengesakan dirinya. Tu kalau kita belajar tauhid tadi, kita dapat maknanya dalam keadaan itu diri kita sentiasa memandang kepada dirinya. Tak ada lagi akuan diri kita. Yang ada adalah keesaan dirinya. Inilah yang maknanya dibawa, pakaian ni dibawa oleh para nabi, 124,000 nabi, wali-wali Allah, orang-orang arif billah, yang mana telah sampai kepada kita pengetahuan ini. Alhamdulillah, bukan semua orang ni ingat pendengar-pendengar YouTube yang hadir, nak bagi tahu mana kita ni berada di dalam beruntung yang amat besar.
Ini semua bukan sebab kita ni hebat tak. Bukan kita ni banyak beramal, bukan. Tetapi adalah rahmat Allah yang memilih kita. Jadi kita ni pun bukan sebab kita ni hebat ke banyak amal, tak ada. Kita ni sebenar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah yang besar ni, di mana kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni kita dapat ni macam mana keadaan kita? Huru hara. Huru hara tu macam mana? Huru hara tu kita rasakan akuan diri kita. Banyak sangat. Kita yang tekan brek kereta, kita yang bawa steering kereta tu kita bawa, kita yang tahu lampu hijau, merah, kuning. Bila berjalan kita rasa kudrat kita. Kita tak terfikir langsung setiap langkah-langkah kita, setiap napas kita turun naik itu Allah yang menggerakkan. Sebelum kita dapat ilmu mengenal Allah dari sisi Allah ni, huru hara lah tu. Huru hara, kiamat, azab, di mana kita menyangka kita ni betul dah. Tu tadi. Padahal banyak tak betul. Tidak berakhlak dengan Allah. Sebab akhlak tu tadi adalah kita menyatakan kita tidak ada, tu akhlak lah. Tapi kalau kita kata kita ada, tidak ada akhlak kita dengan Allah. Sedangkan dia bagi kudrat untuk bergerak kaki kita melangkah. Dia yang menyusun kita nak makan apa, nak apa semua. Kita anggap macam kita punya selera, kita punya kehendak nak makan ni, makan ni. Padahal dia yang menurunkan dulu rasa untuk kita nak sesuatu. Kalau dia tak menurunkan, kita tak tahu. Diam. Tak ada selera nak makan apa. Ini semua adalah disebabkan rahmat dan kekurniaan Allah SWT. Jadi inilah yang berlaku dalam kehidupan. Mari bang, panggil. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita, bahawasanya kita ini beruntung. Beruntungnya bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Takluk dia nak mengenal Allah, biasalah kita akan diberi kenal diri kita dulu. Baru kita tahu selama hari ini kita tak pernah ada pun. Kita tak pernah wujud. Yang wujud hanya Allah. Jadi ini tandanya apabila kita telah mengenal diri. Kerana bergerak tubuh kita ini sebab hati. Dan bergerak hati itu tadi menyatakan itu adalah daripada nyawa. Dan nyawa kita sendiri berasal daripada roh. Dan roh itu urusan Allah. Dan juga urusan Allah tak lain, Allah lah yang segala-galanya. Tidak ada satu pun ada hak kita, melainkan semua adalah hak-hak Allah. Dialah pemilik yang di langit, di bumi, sekian alam ni. Baik malaikat yang berjuta-juta yang tidak mampu kita hitung, yang hari-hari berulang-ulang. Allah Ta'ala jadikan malaikat demi malaikat, yang mana di dalam penciptaan di langit dan di bumi sekalian alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dengan kebijaksanaan Allah. Dia tidak perlu untuk memanggil cerdik pandai apa malaikat dia untuk dalam penciptaan. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bila dia berkehendak dan memang segalanya, ada pengkajian-pengkajian orang-orang yang arif billah mengatakan perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yasin tu, dan ada ayat-ayat di surah-surah yang lain, mengatakan ini adalah menyatakan bahawa sekaliannya, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun tu, bila Allah nak menghendakkan kepada apa pun dikatakan jadi, maka jadi. Jadi ini kita mentadaburkan, mana kita memecahkannya menerusi apa yang telah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila turunnya ayat ni, Rasulullah dah faham bahawasanya dari sejak permulaan Nur Muhammad hingga kepada nanti Nabi Adam, 124,000 nabi-nabi, sampai kepada penggulungan
maknanya sekalian alam ni lebur, maka dibangkitkan kembali di pada mahsyar, dimasukkan dalam surga neraka, selesai semua fasa-fasa tu semua, maka itu yang dinamakan berjalan terus kun fayakun Allah. Apa saja, baik ke buruk ke malaikat ke iblis ke apa saja, Ya'juj Ma'juj Dajjal, semua di dalam kun fayakun Allah. Bukan maknanya bila sesuatu terjadi aksiden ke 4 orang dalam kereta tu seorang selamat. Satu orang selamat, maknanya kita kata kun fayakun Allah tu, seorang tu selamat. Dia bukan. Makna seluruh. Tak kira apa pun seluruh. Cuba kita perhatikan. Kalau diperlihatkan Allah, apa artinya? Tadabbur, kefahaman tentang kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadi. Berterusan kita akan nampak semuanya. Semua angin ni apa, seluruhnya. Sekalian alam ini berjalan dalam kun fayakun Allah. Ya Allah, kita akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keluar perkataan la tataharraku zarratan ila biiznillah. Tak ada pun sesuatu yang halus zarah, apatah lagi yang besar, yang diam, yang semuanya berjalan menerusi Allah Ta'ala yang menggerakkan. Saya yang bercakap ni semua daripada perkataan-perkataan daripada peti kalam Allah. Kita duduk berkumpul berapa orang di sini, berjalan, kita tengok suasana, semuanya atas kita nampak kekuasaan Allah dengan sekali pandang. Sekalian alam ini berjalan, kita nampak dengan sekali pandang, semuanya berjalan dengan kun fayakun. Sejak Allah menciptakan Nur Muhammad, Adam, semuanya di dalam kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Nampak betul kita nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih lagi kita mempertikaikan ini sebab ni, ini maka kita takkan nampak Allah terlebih dahulu. Kita masih lagi nampak makhluk ada kuasa, maka kita berada dalam huru-hara. Kita berada di dalam keadaan dipanggil tadi azab lah. Sebab kita tak nampak sesungguhnya segala sesuatu apa pun. Bunyi-bunyi yang kita dengar, suara-suara yang banyak jenis di dalam hutan ni, di dalam tempat yang indah ni, yang asli ni, semuanya atas susunan-susunan Allah Subhanahu taala. Ada pokok yang besar menjulang naik ke atas, ada pokok yang kecil sikit naik ke atas, dia rukuk. Ada yang mengesahkan Allah, ada yang bercabang-cabang je nak menyatakan tadi melindungi, sifat-sifat melindungi, macam-macam. Kalau kita semuanya tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Semuanya atas kun fayakun Allah, bijaksana Allah. Tak ada satu pun yang bersifat yang batil ataupun yang bersifat merugikan. Semuanya bersifat adalah kebijaksanaan Allah. Mana boleh ya Allah engkau ciptakan iblis, kan tak payah cipta iblis yang bagus, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tak payahlah ciptakan ya Allah. Kita protes Allah Ta'ala punya penciptaan. Pasal kita tak faham apa pun Allah nyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mana maha suci Allah. Suci Allah menjadikan apa saja pun. Baik kita nampak tak patutlah Allah, iblis ni kan suka bunuh je lah iblis ya Allah. Jangan. Itu Allah Ta'ala dia suruh kita jangan ngikuti jejak langkah dia. Bukan suruh hina ciptaan Allah. Tak ada yang batil Allah ciptakan. Jadi kalau kita nampak iblis tu kita nak bunuh, kita maknanya kita ni tak faham lagi. Dia membawa skrip posisi yang Allah Ta'ala kata membawa posisi, iaitu bila kita ada akuan diri, ada rasa pemilik dia akan muncul, dia akan membawa kita. Jadi dia ingatkan kita telah berada dalam daerah yang azab. Maka ini satu keberuntungan ataupun signal Allah Ta'ala punya peringatan. Jadi mengapa kita kata pula iblis ni sia-sialah Allah jadikan, dan juga yang lain-lain. Semuanya apa pun, semuanya cantik susunan-susunan Allah SWT.
Posisi-posisi yang dia bagi ada yang hak, ada yang batil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hina, ada yang mulia. Tu posisi itu semuanya cantik. Tak boleh kita katakan ini tak kena, tak. Kita kena ridha. Segala Allah Taala punya susunan, kita berada di zaman ini. Zaman ni akan Dajjal, zaman ni Imam Mahdi. Kita tak boleh petikai. Mengapa ya Allah kau tak hidup aku zaman Rasulullah? Tak boleh. Kita tak boleh petikaikan tu langsung. Sebab apa pun yang telah kita berada ni adalah nikmatnya sama juga. Hidup. Orang yang kaya, banyak duit, agung, raja, dia makan durian musangking, rasa apa? Tetap rasa durian musangking. Kita orang yang bawahan ni, yang apalah, orang awam lah katakan, kalau makan musangking ke tak sama rasa dengan orang yang bangsawan yang banyak duit tu. Sama, tetap rasa musangking. Jadi Allah yang kita sebut, kita kena kenal. Jadi kita tahu bezanya bila kita makan rasa musangking, bezanya takwa, iaitu kita bila rasa sedapnya rasa musangking, kita akan nampak, ya Allah, Engkau lah ya Allah yang menciptakan rasa musangking ni sedap, untuk kami ingat bahawa mengesakan Engkau lagi sedap ya Allah. Engkau lagi mustahak ya Allah. Jadi ditukarkan. Jadi Allah menyatakan tu untuk keuntungan kita, supaya dijadikan perumpamaan. Amsala linnas, supaya manusia itu beringat bagusnya, bijaksananya Allah. Kalau dia tak ciptakan, tak faham kita. Tak faham nikmat dengan Allah macam mana ni. Jadi dia ciptakan salah satunya surga. Salah satu dia percikkan surga tu nikmat-nikmat kat dunia. Apa yang kelazatan yang berada di surga ada di bumi. Buah apa, anggur, buah delima ada di bumi. Tapi sedap sana lagi lah. Tapi Allah nak buatkan perumpamaan supaya yang lebih sedap tu siapa yang ciptakan, supaya menyatakan Allah tu lebih lebih sedap lagi. Tukarkan. Bila hidup kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak tukarkan. Kita kalau makan durian musangking sedap, kita berhenti di situ. Syiriklah kita menyembah rasa. Kita tak menyembah kepada siapa yang esa tadi, yang mempunyai rasa, iaitu esa. Jadi olahkan dalam kehidupan kita. Selagi kita tak mengaji ni, kita tak faham, selagi itulah kita belajarlah kitab macam mana banyak pun, kita pergilah berguru berapa banyak pun, kita beramal pun berapa banyak pun, tapi kita tetap tak faham tentang Allah, maka tetap juga kita berada di dalam huru-hara, berada di dalam bencana yang besar, berada di dalam azab yang pedih. Tapi kita mana ada tenang ni aku, dia nampak. Engkau tak mengesakan Allah, engkau rasa tenang, itu maknanya lebih parah lagi, lebih azab lagi. Sebab tak kenal. Dibiarkan sampai anak cucu cicit, ya Allah, saya tengok makin menjadi makhluk-makhluk asing. Dan lebih teruk daripada makhluk adalah lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Bila tak diajarkan anak-anaknya untuk mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Muhammad, mengenal Allah SWT, maka gitu akan jadi generasi-generasi yang bersifat kebinatangan dan lebih teruk daripada binatang. Mereka tahu makan, minum, itu je. Itu binatang tak apalah. Kalau manusia dia fikir itu aja, maka lebih teruk daripada binatang. Kerana binatang tak dibagi akal. Kita dibagi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk boleh memikirkan siapa yang jadikan ni, siapa yang fitrah kita ni, naluri kita Allah kurniakan itu nak memahami, iaitu nakkan kepada Allah. Sebab sebelum kita terzahir lagi di alam roh, kita sentiasa dengan kita punya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain kita ngesakan engkau yang ada ya Allah, engkau yang ada ya Allah. Sentiasa kita di alam roh gitu. Dan berjanji pula tak nak lain ya Allah. Tapi bila dah masuk dalam jasad, bernafsulah kita. Kita tak mau cari jalan balik untuk menghilangkan balik akuan ataupun kepemilikan kita rasa kita hidup. Sedangkan kita di alam roh, kita tak mengaku kita hidup. Kerana kita mengatakan engkau yang ada ya Allah, engkau yang ada, itu makanan rohani kita.
menafikan akuan diri kita, mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya, itu makanan rohani yang paling best. Jadi kita makan ni sekarang ni makan jasmani aja. Beza, jauh beza makanan nikmat, makanan rohani ni, iaitu dengan Allah, maknanya ibaratnya gitu. Berbeza dengan kita makan macam mana puas pun jasmani kita makan, kita takkan puas. Tapi bila kita makan rohani kita, iaitu mengesakan Allah, ya Allah, tak dapat nak diucapkan, kata Rasulullah, nikmatnya. Orang yang merasakan mengesakan Allah hingga hilang akuan dirinya, dileburkan oleh Allah, dan dirasakan keadaan nikmatnya Allah, mengesakan diri Allah, ya Allah, tak dapat, kalau syurga tu tak dapat menceritakan kenikmatan, nikmat syurga itu baru percikkan daripada nikmat yang bersama dengan Allah. Percikkan aja, apatah lagi Tuhan punya pencipta syurga tu tadi. Bagaimana nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Jadi syukuri, ajakkan, buangkan rasa akuan diri dan rasa pemilik kita memiliki nyawa, memiliki hidup tu kita buangkan dengan kalimah yang Rasulullah SAW peringatkan. Dia kata, Rasulullah kata suruh perbaruilah iman kalian. Kenapa Rasulullah suruh kita? Sebab iman kita mudah sangat. Malamnya beriman, siang kafir. Siang kafir, malam beriman. Dia tukar-tukar gitu. Maka tu Rasulullah kata perkuatkan iman. Perbaharuilah maknanya. Baru pun balik. Baru macam mana iman tu? Jadi do imanakum. Barukan iman kalian itu seperti mana? Seperti kamu di alam roh dulu. Iman kamu tak ada lagi ingat kedai kopi, nak jumpa orang ni, berkahwin. Tak ada. Iman kamu tu di zaman roh tu hanya Allah, mengesakan Allah hingga hilanglah rasa dia ada. Melainkan dia tahu roh ni urusan Allah 24 jam. Sentiasa diuruskan oleh Allah. Dia tak mau dirinya tu nak urus. Rasulullah pun berdoa, kan? Jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Kalau kita faham betul-betul apa yang diucapkan Rasulullah, Rasulullah tak mahu lagi rasa ada pemilik, aku ni ada nyawa, aku ni ada, tak. Melainkan merasakan yang ada hanya Allah SWT. Dileburkan, dihancurkan, ya, betul-betul merasa kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tak tahu hala tujuan kita. Hidup, nanti nak kahwin, nanti ada anak, ada cucu lah. Macam-macam kita, fikiran kita ke situ. Kita tak nampak apa hala tujuan kita. Padahal kita selalu sebut, apapun kehidupan kita, inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Makna keseluruhan solatku, ibadahku, hidupku, matiku 24 jam kerana engkau, ya. Mana kerana Allah lillahi ta'ala. Tak adalah akuan diri kita semua disusun oleh Allah. Tapi kita tak tadaburkan. Kita hanya sebut. Hanya bermain di bibir, di kerongkongan. Tidak kita amaliahkan. Jadi sebutan kita itu akan makan diri kita balik. Sebab itu seolah-olah itu janji kita. Tetapi janji kita tidak tunaikan dalam kehidupan kita. Kita masih lagi merasa akuan diri kita. Dan kita nak merasakan tadi sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan tanganku. Susah kita nak sebut. Kita nak rasakan bahawa nafas kau turun dan naik, Allah yang turunkan. Mana boleh aku. Kita nak buat juga begitu. Sebab dah terlalu lama kita biarkan diri kita ini berada di dalam keadaan yang dipanggil azab. Yang dipanggil tadi pengakuan tu azab lah. Tuhan, kita mengaku kita Tuhan tu dah lama sangat. Aku yang buat ni, aku yang ni, aku engkau Tuhan. Sampai mengaku Fir'aun tu kata dah lama sangat dibiarkan gitu, dibagi Allah istidraj. Langsung Fir'aun pun mengucapkan, ya Allah, aku ni Rabbukumul A'la, aku ni Tuhan paling tinggi. Sebab Allah bagi macam-macam apa dia nak. Dia pun tak merasa sakit, Allah bagi. Dia bagi kekayaan yang besar, semua orang tunduk dengan dia, Allah bagi.
Allah bagi lagi jauh. Istidadnya ini sesuatu yang malapetaka yang berat. Sebab berpunca bukan Allah tu zalim, tapi berpunca maknanya pengakuan engkau tu Tuhan, engkau biarkan, maka tertutup engkau. Tak nampak yang ada hanya Allah, kau ngaku diri engkau tadi. Engkau biarkan, maka itu yang terjadi tadi. Keadaan ni berterusan. Bila Firaun ditenggelamkan di dalam air, maka dia baru nak mengatakan bahawa aku beriman kepada Tuhan Musa. Waktu tu dah tak boleh. Waktu tu dah nyawa dah sampai kerongkongan, dan Allah akan memperlihatkan, menyatakan lagi. Di waktu tu baru dia nampak, dia menyesal. Sedangkan Allah banyak menyatakan tentang yang esa, yang ada hanya Allah, tetapi dia olok-olokkan waktu sakaratul maut. Firaun betul-betul nyawa nak dicabut, Allah perlihatkan pada Firaun bahawasanya bau jelas, bahawa hidupkan kembali, aku dah kenal engkau ya Allah. Aku nak bertuhankan Nabi Musa punya Tuhan, iaitu Allah. Waktu tu tak boleh lah. Ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Maka itu kita perhatikan, jangan sampai jadi begitu. Dah sampai nanti kita pun tak tahu nyawa kita entah kejap lagi, entah besok. Bila-bila kita bukan pemilik nyawa. Jadi pemiliknya dia Allah. Allah nak cabut bila-bila pun. Tu jangan kita ingat kita boleh pandang jauh sangat. Kita tak, kejap lagi kita tak tahu ni. Jadi bersedia sentiasa, jangan ada rasa pemilik pada nyawa. Jangan rasa ada keakuan diri. Sebab itu akan mendatangkan kita ini lalai ataupun berada dalam keadaan akuan diri. Ini adalah satu azab yang besar, di mana kita tak mahu berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan, maknanya Allah tu dah terlampau dekat, lebih dekat pada diri kita, tapi kita rasa kita pula yang lebih dekat. Kita yang lebih mustahak diutamakan. Sebab nafsu, akuan diri akan mengajak kepada nafsu amarah ni, mengajak kepada perkara-perkara yang suk, yang buruk. Apa dia yang buruk? Akuan diri tu sendiri dah buruk dah. Dah buruk dah. Jadi dia mendatangkan lagi lebih buruk lagi. Dan itulah kita sama-sama lah betul-betul carilah pendengar-pendengar YouTube ni, carilah pembimbing-pembimbing rohani. Mohon pada Allah, kerana pembimbing-pembimbing rohani ni dia ibarat ibu kita yang batin lah. Senang cerita, dia ni lah ibu yang akan sayang kepada kita, untuk kita bawanya kita untuk dapatkan Allah Ta'ala. Ibu kan, ibu yang batin. Ni tadi. Supaya kita betul-betul faham dan kita selamat, bukan saja di dunia, juga nanti di mana pun kita sentiasa rasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta sama-sama pencerahan daripada yang hadir ni, untuk menambahkan lagi pencerahan Ustaz Auza'i, Syekh Latif dan juga saudari-saudari kita, insya-Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'man nasir ya ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kenapakah Allah Ta'ala buat tempat macam ni? Bila kita masuk ke tempat ini, apa yang kita rasa? Ni dengar ni. Dengar Abi nak cakap. Apabila kita masuk tempat ni, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Kita rasa, tu. Sini. Cakap kuat sikit, rasa apa? Best. Rasa apa? Rasa apa? Masuk tempat ni rasa apa? No kata best. No kata best. Best. Takkan sama. Ni rasa apa?
Rasa entah pula. Rasa damai ke? Rasa apa? Tenang ke? Rasa apa? Hah? Ajaib ni Muhammad ni. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Jadi ada orang yang tahu, ada orang tak tahu. Yang tak tahu ni nak kasih tahulah. Yang tak tahu ni nak kasih tahu. Rupanya ada orang tak tahu. Yang tak tahu ni nak kasih tahu. Allah buat tempat macam ni nak membayangkan gambaran syurga. Ada air yang mengalir. Ada, kalau kat syurga kita nak buah rambutan kan. Buah rambutan tu yang datang kat kita. Buah rambutan tu dia datang kat kita, kita petik. Tapi kalau kat dunia ni kita kena cari galah. Jadi sebenarnya di dunia lagi kita dah boleh rasa nikmat syurga tu, dah boleh membayangkan nikmat syurga tu. Ya. Dan orang ataupun bukan orang, zat pemilik syurga itu, nikmat dengan dia tu lebih lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai nanti bila dah di dalam syurga, isteri-isteri kita yang solehah itu jadi diva kat sana, jadi ketua bidadari, wa hurun ain. Jadi pada satu hari, Allahumma salli ala Muhammad, agaknya lah ni, saya agak je minta maaf lah, ada pernah terbaca satu hari Rasulullah panggil, okey, orang-orang yang layak bertemu Allah, hari ni kita nak jumpa Allah. Okey. Lepas tu bila jumpa dengan Allah, lelaki-lelaki macho ni tak nak balik. Tak nak balik jumpa dengan isteri dia. Sampai isteri-isteri yang solehah ni, ketua-ketua bidadari ni minta ke Allah, ya Allah, suami aku tak nak balik. Lama dia pergi tu, tak tahulah berapa puluh ribu tahun tak nak balik jumpa dengan isteri dia, sebab nikmatnya dengan Allah. Jadi Allah pun kabulkan doa isteri. Jadi kita pun balik berjumpa dengan isteri semula, disebabkan isteri tu minta suami tu balik. Betapa besarnya nikmat bersama Allah. Jadi bersama dengan Allah ni di akhirat saja ke di dunia lagi? Ya. Kalau yang macam kita baca Quran tu, yang setakat yang saya baca lah, nikmatnya berallah ni bukan di akhirat saja, di dunia ni lagi. Sajalah ini dulu masa kita kecil-kecil dulu selalu camping kat sini, dengar ceramah motivasi cikgu-cikgu kan. Ini kira ceramah motivasi lah ni. Ini bukan ceramah agama ni, ini ceramah motivasi. Dan ceramah motivasi. Motivasi apa? Motivasi keindahan akhlak, kecantikan budi pekerti. Jadi cara dia ialah dengan ihsan. Ihsan ni apa dalam bahasa kampung ni? Kelih Allah. Tak ada perkataan akhlak pun. Tapi ada perkataan taro. Antak budallah ka'annaka taro. Taro ni dalam bahasa kampung kelih. Dalam bahasa kampung, taro ni maksud dia kelih. Dalam bahasa Kedah, bahasa Perlis, taro ni maksud dia kelih. Jadi kalau terjemahan kepada ihsan tu, kelih Allah, lagi tepat daripada akhlak. Kalau tak berjaya kelih Allah, yakinlah bahawa Allah kelih kamu. Jadi kelih tu lah, yakin Allah kelih kita tu lah iman. Itulah kita, sekurang-kurangnya kita jadi orang beriman. Tapi tak cukup, kena jadi orang ihsan. Dah jadi orang ihsan tak cukup, kena mengaji tentang as-sa'ah. Jadi bila ada 4 rukun ad-din ni baru sempurnalah ad-din. 4 rukun ad-din ini baru sempurnalah hidup kita. Kita tak jadi gelong. Umpama tayar kereta ada 4 tayar, hilang satu, kereta jadi gelong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi ceramah-ceramah motivasi seperti ini pada pandangan saya lah mesti diperbanyakkan. Ceramah-ceramah motivasi ini lebih kepada nasihat-nasihat daripada seorang suami kepada isteri, daripada seorang isteri kepada anak-anaknya. Takkan nak buat camping hujung-hujung minggu macam ni pun nak kena buat prosedur tertentu yang akhirnya kita takut dan kita tak bercakap pasal agama. Sedangkan agama lah solusi bagi semua masalah. Agama adalah solusi bagi semua masalah. Masalah dunia, masalah kalau kereta rosak pun solusinya agama juga. Kan? Fas'alu ahla dzikri kan, in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala kata, dia kata fa inni qarib, dia kata. Allah Ta'ala kata, kalau siapa-siapa tanya pasal aku, jawab aku dekat. Jadi semua benda yang persoalan itu tentang Allah, jawapan dia fa inni qarib. Tapi kita pergi letak Allah tu jauh. Sedangkan Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi semua benda. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi semua benda. Makna kata pasiak yang melekat di hujung seluar kita pun dilitupi rahmat Tuhan. Sebab dia kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tiba-tiba kita tak mau kata tentang Allah. Tiba-tiba kita tak mau bicara pasal Allah. Pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya lah, lebih baik saya mengaku je, saya tak mampu nak bagi ceramah 2 jam hanya berkata tentang Allah. Lagi senang. Sebab tu ustaz-ustaz ni bila tak ada modal nak cakap, dia terpaksa cari kitab lah. Buka kitab. Tapi pada zaman Nabi dulu dan juga sahabat, jangan kata kitab, Quran pun belum ada. Jangan kata kitab, Quran pun belum ada. Jangan kata Quran, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasai, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, semua tak ada. Tapi itulah generasi yang gemilang. Jangan kata segala sunan-sunan, segala kitab-kitab tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. PhD lagi tak ada lah. PhD, master, bachelor lagi tak ada. Tiba-tiba kita pada akhir zaman ni, kita dah kalih hidup kita. Kita kalih hidup kita. Kita hanya menghormati orang-orang yang ada kelulusan saja. Yang tak ada kelulusan kita panggil dia bukan ahli. Yang tak ada kelulusan kita panggil dia bukan ahli. Jadi siapa yang tak ikut sunnah lah? Allah. Siapa yang tak ikut sunnah lah ni? Tapi walau macam mana pun, janganlah sekali-kali kita mengatakan sesiapa tak ikut sunnah. Dalam tasawuf
kita lebih baik kita kata semualah yang tak baik itu kepada diri kat aku. Yang jahil aku, yang bodoh aku, yang sesat aku. Jadi dengan itu selamatlah hati kita, rasa tenang. Kita tak ada mengatakan orang, Kalau dapat mengamaliahkan dia cukup cantik. Kalau dapat kita selalu mendengar, cari kalam hukama, kalam orang yang arif billah, hidup akan menjadi tenang, hidup akan menjadi indah. Walaupun belum masuk syurga, dunia inilah sebenarnya syurga untuk orang yang sentiasa duduk dengan Allah. Kerana nikmat tu bersama dengan Allah tu tidak ada bahasa yang dapat diungkapkan, tidak ada kata-kata yang dapat dendangkan, tidak ada qasidah dan gurindam yang dapat dialunkan untuk menggambarkan keindahan dan keasyikan bersama Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku melitupi semua benda. Rahmat aku meliputi semua benda. Jadi inilah dia camp motivasi ya. Ni bukan ceramah agama lah ni. Ini adalah merupakan camp motivasi dan nasihat kepada anak-anak sendiri. Bukan untuk orang yang tidak mahu mengambil faedah. Lebih baik tak payah buka ataupun tutup saja channel ini, jangan subscribe. Boleh rosak hati dan minda disebabkan sangkaan buruk. Disebabkan sangkaan buruk yang tidak mampu kita lawan. Untuk menyelamatkan diri, lebih baik kita jangan buka lagi. Tunggu dah boleh ada rasa baik sangka dan berkasih sayang, baru kita buka pada waktu yang sesuai. Dan ataupun kalau dah ada guru masing-masing, guru mursyid yang masing-masing, boleh rujuk kepada para guru mursyid masing-masing, kerana majlis talk ini merupakan salah satu daripada daun-daun yang bergentayangan, yang merupakan keindahan wajah-wajah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bersama-sama berkumpul di sini di tempat yang Allah Taala tetapkan, iaitu Allah Taala yang sendiri memperjalankan hamba-Nya di sini. Kita ni di sini bukan disebabkan kita ni ada masa, tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita tak sampai ke sini. Jadi itulah hala tuju kita yang pertama kali saya cakap tadi, diperjalankan, kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau daripada mana pun kita berada, sampai di sini semua tujuannya Allah Taala yang memperjalankan. Itu kita nombor satukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya cakap ni sebenarnya perkara tauhid yang dah lama kita tinggalkan sebenarnya. Dah lama kita tinggalkan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita naklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang dikatakan bukan menyebut la ilaha illallah. Yang seperti kata dulu,
burung kakak tua pun boleh sebut la ilaha illallah juga. Tapi adakah kita macam tu? Tak ada, hanya luaran saja perkataan tak tadabbur la ilaha illallah tu. La tu apa, nafi. Illallah tu menyatakan semua yang menyatakan Allah. Kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian alam ni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Taala zahirkan kita ni dan sekalian alam bukan nak menyatakan kita, tapi nak menyatakan dia yang hidup. Itu yang tadi yang permulaan tadi tu. Nak menyatakan dia yang esa sebenarnya. Itu kita nak main ke dalam kehidupan harian kita. Lebih senang ceritalah. Lebih senang cerita. Kehidupan kita ni, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada tanah, kita ada berbentuk kebendaan. Kita rasa kita pemilikan. Ustaz Aziz cakap pemilikan. Kita rasa milik kita. Kita rasa milik kita. Itu yang nak dilahkan tu. Kan? Macam Nabi Allah Sulaiman AS, dia kerajaan dia besar. Tapi dia tak rasa pemilikan. Hazam min fadli rabbi. Dia semua menyatakan itu susah kita nak. Susah kita. Sebab apa? Sebab apa saya cakap susah? Sebab dah lama kita tinggal benda ni. Saya sendiri saya cakap. Selama saya buat kerja dulu, berapa tahun dulu kan. Sampailah sekarang saya menemui ini yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ni, yang disampaikan oleh pembimbing rohani. Kita dalam kesyirikan yang dah lama dah sebenarnya. Dah lama dah. Kalau dengar perkataan tu, dah lama dah. Dah lama kita tinggal benda tu sebenarnya. Dalam aspek yang lain dah lama dah. Musuh Yahudi ni buat kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kita nak cakap benda ni. Kekuatan kita tak ada. Tak ada orang pijak kita sekarang ni. Macam Ustaz cakap tadi, kita berada dalam keadaan huru-hara. Huru-hara apa? Pemilikan, rasa pemilikan huru-hara semua. Itu kita nak perbaiki, menyembuhkan ini. Syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazruz zalimin illa khasara. Tak boleh sembuh diri kita ni kalau ada rasa keakuan diri, kalau ada rasa pemilikan. Tak boleh sembuh bang. Tak boleh. Makanlah Panadol banyak mana pun, makanlah apa pun, habatus sauda ke, tak boleh. Tapi kalau dia tak ada rasa pemilikan, dia kenal akan sang pencipta, pasti dia akan tahu diri dia memang tak ada, la ilaha illallah, pasti penyembuhan tu daripada Allah tu datang nanti. Dan kita buat macam ni, walaupun kita buat sikit, aku tahu yang sikit je. Yang aku bawa kereta tadi, bukan aku yang bawa, engkau yang berjalan, ini kudrat engkau ya Allah. Itu pun dia buat pun dah Allah Ta'ala memandang daripada ahsan wa amala. Itu pun dah alhamdulillah baik. Mulalah dulu, jangan tak mula dulu. Itu yang sebenarnya. Masalahnya kita tak mula, kita rasa ada pemilikan. Ada benda ni, ibarat kita cakap ni kan, kalau wali-wali Allah tu, wali Allah yang disembunyikan, contohlah kan, kita bersama dengan wali Allah, kita tak kenal wali Allah tu siapa. Contoh kan, kita kalau boleh kita nak pembuktian, betul ke wali Allah ni boleh terbang? Dia nak macam tu. Betul ke dia boleh buat karamah? Dia macam tu. Betul ke Imam Mahdi datang? Astaghfirullahalazim. Tak boleh gitu. Akidah dalaman ni jangan. Sebenarnya kalau kita nak cerita pasal saya dah sebut Mahdi tadi kan. Mahdi tu apa? Petunjuk. Kan, petunjuk Mahdi ni, petunjuk dalaman ni, petunjuk. Kan? Dah dapat kenal diri, kenal Allah, itulah Mahdi sebenarnya. Jangan disangka yang tu. Yang ini dulu kita kena betul-betulkan. Mahdi ni petunjuk. Kau kenal tak akan sang pencipta tu? Itulah Mahdi. Baru betul kita dapat yang betul-betul yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manis tiada pahit, Rasulullah beritahu. Itu yang kita nak betul-betulkan tu. Kan? Susah orang nak terima. Cakap benda ni susah orang nak terima. Kan? Tapi alhamdulillah malam tadi pun alhamdulillah ada sahabat saya, telefon saya bukan pandai pun. Saya apa yang dikongsikan saya jalan je daripada Allah Taala tu, saya jalan je. Bila kita cerita benda ni masuk dalam rohaniah dia kata apa? Memang betul dia kata. Aku selama ni memang tu cakap. Selama ni dia betul dia kata dalam kesyirikan. Kan? Dia tak ada belajar mana pun. Dia kata. Dia tak ada belajar mana PhD tauhid ke. Tak ada dia kata. Saya pun tanya dia, kau belajar mana ni? Bagus kau cepat faham lah. Aku tak tahu kau. Kan? Saya cakap dia. Kan? Rupanya dia kata alhamdulillah itu gerak daripada Allah Taala, seorang jemaah wanita tu buat konten TikTok ni, alhamdulillah Allah Taala buka di situ. Konten TikTok tu pendek je sebenarnya. Kan? Yang disampaikan oleh pembimbing rohani. Jadi dia dapat di situ. Itulah dikatakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi saya pun bagi semangat, teruskan. Kita ni kena sama-sama teruskan.
Teruskan. Kita tak rugi nak buat benda macam ni. Tak rugi pun. Kita rasa kita rugi. Kita rasa kita buat contohlah buat dalam open ni, kita rasa macam bahaya pula. Bahaya pula dengan Allah, kata bahaya pula. Pasal kita ni la ilaha, faham tak kita dah sebut dah la ilaha illallahu hizni. Pembenteng, buatlah. Saya buat daripada 2021 lagi. Kan? Nak cakapnya sebab apa? Kita rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat benda ni untuk pendengar-pendengar YouTube dan supaya dapat benda ni, kan? Bukan kita pun yang nak dapatkan benda tu. Nak supaya orang dengar benda ni datang daripada gerak Allah. Kita buat je dulu. Jangan rasa bahaya. Bahayalah buat ni, macam nanti orang kata sesat lah. Lah, jangan. Kita kena teruskan. Kan? Bahaya kita cakap macam tu, akidah kita boleh lari nanti. Lari tajuk lah, kesenang cerita lah, lari tajuk daripada landasan. Jangan. Nanti Allah tak asing dengan kita pula nanti. Payah nanti kita nanti. Kan? Kita kena betul-betul bersungguh-sungguh. Kan? Bersungguh-sungguh. Jangan rasa takut, jangan rasa ni. Kita nak sampaikan orang, kita duk cakap dengan orang, sampaikan sesuatu daripada walaupun satu ayat. Sedap kita cakap macam tu. Pandai kita cakap macam tu. Tapi kita nak buat benda ni, kan? Ilmu ni menyampaikan sesuatu dakwah ni, takut. Bayanglah. Jangan gitu. Kita nak cakap dengan anak-anak tak faham lah, nanti takutlah. Tinggi sangatlah. La ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Jadi kita kena itulah, kita kena sedarlah diri kita. Sedar bahawa kita ni dalam itulah. Ini yang saya cakap ni, nampak tak huru-hara dia? Nampak tak huru-hara dia? Inilah saya nak praktikkan huru-hara ni. Ini huru-hara ni. Huru-hara dalaman ni, akidah ni. Bergolak, bergelumang dengan keakuan diri. Ni saya sampai tunjuk praktikal lah. Kan? Inilah. Dia dalam keadaan huru-hara, dia jadi cacah merba. Jadi itulah kita nak cakap kat sini supaya mudah je dalam kita nak bawa kehidupan harian kita, mudah je. Dalam kita makan, kita mengesahkan Allah. Dalam kita nak memandu kereta, kita mengesahkan Allah. Dalam pemilikan harta kita rumah kita ke apa ke, itulah nombor satukan Allah Taala. Kaya mana pun kau, jangan rasa pemilikan, itu yang penting kita nak. Kita nak sentuh benda tu. Sentuh rohaniah. Insya-Allah sama-sama kita bersama-sama dengan hala tuju, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain. Dialah seperti mana dia mengesahkan pada dirinya sendiri, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT telah menyampaikan saya dan kita semua lah di dalam majlis ini, walaupun agak lewat sikit. Di kelewatan tu Rabbana zalamna lah, masya-Allah, dengan kelemahan saya sendiri. Jadi alhamdulillah kita nak tambahkan keyakinan lah dalam majlis talk pada pagi ini di satu tempat yang sangat indah, tempat yang diciptakan oleh Allah SWT di Sungai Bukit Jarneh ini, yang mana kita diberitahu oleh Nabi SAW semua tumbuh-tumbuhan dan air sungai, bukit muka, tasik di sini semuanya sedang berzikir lah. Berzikir, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sentiasa ingat dan tak pernah lupa, tak pernah lalai daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, segala makhluk-makhluk dan segala sekalian alam ini. Begitu juga kita dengan manusia, sama-sama kita juga nak, kadang-kadang kita lupa. Allahu Akbar, kadang-kadang kita lupa. Jadi dalam majlis ni kita sama-sama ingat memperingati yang mana tujuan atau mahala tuju kita adalah semata-mata untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengimarahkan kalimah la ilaha illallah, dan untuk mengamaliahkan kalimah itu di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, 24 jam, sama ada dalam pekerjaan harian kita, perniagaan, pertanian dan sebagainya. Kita kena letakkan Allah SWT dahulu. Allah SWT yang bagi segala-galanya. Dan saya sampai ke sini pun dengan keizinan dan dengan susunan dan peraturan daripada Allah SWT juga, yang kita semua berada juga dengan skrip yang ditulis oleh Allah SWT semenjak azali lagi. Jadi itulah kita nak buangkan keakuan diri. Kita nak nafikan keakuan diri, bukan dengan diri kita tidak ada apa.
Tapi Allah SWT yang memiliki kehidupan yang sebenar-benarnya. La hayyun. Kita tidak ada kehidupan, tidak dapat memandang, tidak dapat bercakap dan sebagainya. Semuanya pandangan, penglihatan, percakapan, semuanya daripada Allah SWT. Itulah kita berada dalam majlis ini tu mata-mata untuk meletakkan Allah SWT nombor satu dalam segala pekerjaan kita, sama ada ibadah kita buat ibadah, solat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Allah SWT yang bagi. Allah SWT yang dirikan solat, bukan kita yang mendirikan solat. Itulah sedikit pada pagi ini, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di Bukit Jernih Perlis. Sambil berpiknik, kita mendengar talk daripada Syekh Aziz dan perkongsian daripada sahabat-sahabat yang lain. Sepanjang saya hidup lah, ke dalam 40-an lebih lah ni. Ni kali pertama saya berpiknik sambil mendengar cerita tentang bagaimana cara untuk mentauhidkan Allah SWT. Saya tak pasti kawan-kawan di luar sana ada tak buat majlis macam ni. Dia piknik tapi kita tak lupa Allah. Selalu saya pergi kalau balik kampung, piknik dekat sungai, sambil masak-masak semua, huha-huha, melompat-lompat sana sini semua. Tak ada satu perkataan pun nak bercerita tentang keesaan Allah SWT. Rasa sekarang rasa macam, ya Allah, sedihlah dulu hidup kita ni. Banyak kita lupa Allah. Bila sakit je ingat Allah. Bila senang, bila Allah bagi nikmat, semua tu lupa. Kalau dengan kita, ibaratnya kalau kita hidup dengan ibu bapa ni, masa kita sakit je kita ingat mak ayah. Bila kita senang kita lupa. Jadi anak derhaka lah kita ni. Kalau dengan Allah ni, jadi banyaklah kita ni kira hamba yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang banyak lalai, banyak lupa, saya lah saya kata. Jadi alhamdulillah Allah perjalankan kita semua di sini. Semoga kawan-kawan yang lain yang semua piknik kat sini diberi hidayah oleh Allah SWT dan diberi kefahaman bagaimana cara untuk kita sentiasa 24 jam hidup dengan mengesahkan Allah SWT. Jadi mula sekali yang ditekankan di dalam pengajian ini ialah bagaimana cara untuk membuang sifat keakuan kita. Kita minta mula-mula tu diajar bagaimana minta Allah leburkan sifat keakuan kita, sifat yang merasa semua ni hak kita. Itu macam mana tu nak leburkan tu. Lepas tu seterusnya pengajian kita ni dititik beratkan untuk mengamaliahkan dalam kehidupan seharian. Jadi sepanjang pengajian ini alhamdulillah kami ada grup untuk berkongsi, mana grup muslimat ni berkongsi pengalaman masing-masing. Jadi syukur alhamdulillah mereka diberi kefahaman dan kita bila berkehidupan dengan Allah SWT ni terasa satu nikmat lah. Rasa tak ada terbeban, tak fikir pun tentang dunia. Bukan tak fikir, kita letak tepi lah dunia ni. Macam Ustaz selalu kata, dunia yang kejar kita. Kita lari daripada tapi dia yang kejar kita. Jadi kita hidup ni tenang dengan Allah SWT. Diberi ujian pun kita tenang, kita reda. Macam itulah yang kita nak. Jadi saya menyeru diri saya sendiri dan sahabat-sahabat luar sana terus istiqamah. Kalau dalam diri kita ni rasa macam bila lama tak dengar talk tu rasa rindu tu, tu dah lekat lah tu. Maknanya dah menjadi salah seorang jemaah lah. Jemaah untuk mendengar pesanan-pesanan dan kuliah daripada Syekh Aziz ni lah. Okey, itu saja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang tenang ni kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu bersama-sama dengan yang dekat dan yang jauh, sama ada daripada pendengar-pendengar YouTube dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah, itu yang kita boleh lihat. Nampak Allah dahulu dalam apa jua
kehidupan kita. Yang tu lebih mudah dari kita fikirkan apa-apalah. Jadi nampak Allah dulu. Apa saja dalam kehidupan kita ni, kita nampak Allah dulu. Jadi hati kita akan lebih tenang. Sebab kalau kita buka mata je, kita nampak Allah dulu, jadi senanglah hari-hari kita kan, setiap hari sampai mata kita terpejam. Buka mata dari dia, pejam mata pun dari dia juga. Jadi mata ni macam-macam dugaan mata ni, sebab bermulanya sombong dari mata juga. Jadi kalau kita tak kawal mata, susahlah dengan zaman fitnah sekarang kan. Baik pun dikatakan jahat. Jadi untuk kehidupan seharian, bawalah Allah dalam kehidupan. Utamakan Allah dulu, nampak Allah dulu apa jua pun. Macam pagi ni kami semua berada di Sungai Jernih, tempat peranginan. Dengan udara, dengan pokok-pokok yang subur ni, sebenarnya kalau kita lihat, dia bukan pemandangan mata ni dari mata saja, tapi kalau pandangan hati ni, semuanya berkait dengan Allah dulu. Jadi semua yang Allah jadikan dengan bunyi-bunyi ni, semuanya ketenangan ni berpijak di bumi yang nyata kan. Kemudian hari ini juga saya bersyukur sebab saya ada hari silaturahim juga daripada adik-adik, daripada keluarga. Sebab kawan saya datang dari Penang ni, kawan saya dah meninggal. Jadi yang datang hubungkan silaturahim ni adalah kakak dan adik bersama-sama saya pada hari ini. Jadi bila Allah temukan hari ini ni, sebenarnya Allah dah macam ada sesuatu yang terbaik yang kita tak faham pun dari segi bahasa mereka sampai. Walaupun arwah kakak dah meninggal, kawan saya dah meninggal, tetapi hubungan silaturahim ni macam hari ni macam Allah nak habaq balik. Kita pernah berkawan dan kita pernah bersama-sama dalam satu projek, tapi hari ini ditemukan dengan ahli keluarganya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih buat Kak Ros dan juga adik Fatihah menyambung silaturahim daripada penulis, iaitu Kakak Aida, rakan penulis saya lah. Jadi di sini saya nampak ukhuwah tu, bila ukhuwah tu tak bersyarat, kasih sayang tu dia dekat. Dia tak berkira walaupun jauh dekat, dia rasa dekat je, rasa macam seronok. Tak ada rasa macam tertekan, tekanan. Tapi di sini berjumpa ni menampakkan yang Allah atok semua tu cantik dah. Allah atok ni semuanya macam sampai 31 Ogos arwah penulis meninggal, sahabat saya Aida, Ros Aida Basir. Tapi dah 2 tahun lah hari ni saya bertemu, janji-janji nak bertemu sebahagian daripada keluarga, tapi hari ni Allah pertemukan di sini dengan tempat yang indah, bawa anak. Jadi semuanya kalau kita fikir dengan otak logik ni takkan sampai. Kita akan rasa terikat dan rasa berkira-kira nak sampai dengan perjalanan yang jauh, dengan rasa tak ada hubungan. Ini saya tak pernah berjumpa dengan ahli keluarga, hanya berjumpa dengan kawan sahaja. Tapi bila indahnya Allah pertemukan, dia sampai tu rasa macam kasih sayang. Alhamdulillah dengan kasih sayang ni, dengan sahabat-sahabat YouTube kita rasa kasih sayang, dengan sahabat-sahabat Melaka pergi pun kita rasa macam tak ada tekanan, seronok aja. Sebab kita nampak Allah dahulu. Jadi dari mata tu sebenarnya nak jaga mata bukan senang. Zaman fitnah, dajjal apa semua. Lepas tu dengan gadget yang ada di tangan, kita mampu pegang gadget 2-3 jam. Tapi kalau kita pegang gadget tu dengan bawa diri kita pada Allah tu, itu memang payah. Tapi kita cubalah kita gunakan niat untuk mendapat redha Allah. Biarlah kita tersalah apapun, tapi cepat-cepatlah kita ampun dan maaf. Itulah hakikat dia. Macam hari ni anak-anak ramai dekat sini, yang mandi-manda di sini. Sebenarnya hati ni kosong. Tapi bila ibu dan ayah bawa anak-anak ke sini, inilah bahagia bagi anak-anak. Walaupun jauh, walaupun sibuk dengan urusan harian, hujung-hujung minggu ni hubungan tu akan lebih dekat antara ahli keluarga. Usahakanlah sambil-sambil bawa anak-anak, sambil-sambil ingatkan bahawa alam ini Allah punya. Air ini siapa jadikan, pokok-pokok ini siapa jadikan tumbuh. Walaupun kita tak siram pun hari-hari macam mana, kita bermula dengan perbualan biasa je. Sebab lama-lama anak-anak kita akan ingat dan biasa dalam diri kita. Jadi tak mudah sebenarnya nak kaitkan, tak mudah sebenarnya nak bawakan Allah dalam kehidupan. Tapi itulah cabaran. Bila kita kata Allah tu sebut tu mudah saja, tapi nak faham, nak rasa sampai ke hati tu saya rasa ambil masa lah juga. Macam saya lah. Jadi saya nampak diri saya dulu.
memanglah mudah kan kita nampak, yelah Allah punya, tapi bila dah ada benda tu kat tangan kita, automatik kereta tu aku punya, hari ni kereta rosak, jadi bila Allah uji macam tu, kereta rosak kat bengkel, apa lagi yang kita ada kan. Tapi Allah hantar sahabat-sahabat untuk bagi kereta. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Allah hantar tu bantuan tu secepat. Tapi kita harap kita jagalah hati, jaga mata daripada sombong. InsyaAllah Allah akan pandu hati kita ke mana pun. Walaupun nakal-nakal mata tu kan, dengan gadget yang ada, telefon yang ada ni, tapi insyaAllah bila hati kita dah nak kepada Allah, Allah akan bantu bimbing. Kita tengok pun kita rasa tak mau dah. Jadi untuk ibu dan ayah, pendengar-pendengar YouTube, dalam kehidupan ni kita akan jadi berat, kita akan jadi tak tenang kalau kita lupa Allah setiap hari. Itu je. Kita tak bawa dalam kehidupan. Kita rasa kita mampu memiliki. Kita ada kerja, kita ada gaji, kita boleh bawa pergi sekalian sini. Tapi bila dah malam tu kita rasa keinginan tu nak lagi, takkan cukup. Tapi kita cuba-cubalah bawa diri, akhirnya kita kembali kepada Allah juga. Jadi itulah pusat ketenangan yang kita ada. Jadi untuk diri saya sendiri, ingatan, mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah redha, dan itu yang sebenarnya kita nak dalam hidup ni. Allah redha, dan dengan hidayahnya kita akan balik nanti dalam keadaan dia redha. Dia jemput kita pun dalam keadaan yang kita rasa bahagialah. Kalau hidup pun dari dia, mati pun dari dia, akhirnya kita kembali, kita nak Allah redha dengan kehidupan. Kita nak secebis kasih sayang dari Allah tu bukan mudah, tapi sama-sama kita usahakan. Memanglah manusia kan, nafsu tu menguasai, kadang-kadang hati tu berbuat balik. Tapi itulah macam air juga, berlalu tu biarlah berlalu. Kita ubah diri kita, kita lalu juga walaupun ujian macam-macam. InsyaAllah Allah tak pernah tinggal kita pun. Kalau susah, kalau senang pun lagi Allah tak pernah tinggal kita. Tapi selalunya bila senang kurang rasanya saya lah. Ingat Allah kan terasa lah juga. Allah jentik hati macam tu. Bila susah, sakit sikit baru sebut Allah cepat-cepat. Jadi di akhir penghujung-hujung ni memang kita nampak suasana cerah, tenang, damai. Tapi di sebalik ni, bagi mata hati yang nampak, dia akan nampak situasi akhir zaman ni bukan situasi yang kita tenang-tenang sekarang. Kita takkan nampak. Kita nampak sekarang ni pemandangan kat sini cantik je. Tapi di sebalik cantik ni, kalau yang melihat dengan mata hati, ada ujian-ujian ni akan berlaku. Kita tak mampu. Semuanya dari dia kan. Jadi kita tengoklah dengan mata hati, apa saja fitnah yang datang berlegar-legar, hari ni kita diam. Diam tu lebih baik. Kita takut-takut sepatah daripada mulut kita tu menjerumuskan kita daripada jauh daripada Allah. Itulah sahaja sedikit sebanyak daripada saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada kat sini dan juga pendengar-pendengar YouTube. Kita ni tak ada apa dalam hidup kita. Kita tak ada apa pun. Hari ni kita rasa kita ada rumah, kita ada ahli keluarga yang dekat. Kita pun tak boleh jamin sebenarnya. Macam itulah. Tapi hari ni saya bahagia dengan kunjungan sahabat-sahabat yang dekat, jauh, pendengar-pendengar YouTube. Mudah-mudahan Allah pandang hati kita. Walaupun di mata kita ni macam-macam ujian, tapi Allah pandang hati untuk kita sama-sama menjemput dijemput rahmat oleh Allah untuk sama-sama berkehidupan dengan Allah 24 jam. Itu sahaja daripada saya. Panjang lebar ni dia rasa lorat pun dah keluar dah ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, teman-teman sahabat kita, Ustaz Auza'i, Pak Lang, Syekh Latif dan lain-lain, semuanya itu daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang mana tak lain mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana inilah keadaan sebenar yang mana hala tujuan yang membawa kita kepada ke arah ketenangan, kebahagiaan yang sejati, yang benar-benar hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tidak mahu menambahkan lagi cuma nak menutup segala. Saya nak ingatkan balik bahawa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk barukan balik iman kita. Barukan balik. Jadidu imanakum.
Sahabat dia tanya, macam mana nak barukan iman balik? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka Rasulullah jelaskan, banyak, makna banyak tu Rasulullah kata, maknanya 24 jam kita kena nafikan. 24 jam kita kena nafikan yang ada hanya Allah. Tu makna aksiru min qauli la ilaha illallah. Tu betapa pentingnya pesanan Nabi tu tadi. Kita ingat biasa je, pesanan Nabi tu biasa je. Barukan balik iman, barukan balik iman. Supaya jangan malam kita beriman, siang kafir. Siang beriman, malam kafir. Jadi berulang macam tu. Jangan barukan balik. Baru macam mana? Tadi dah jelaskan. Sentiasa tak rasa ada kepemilikan. Ataupun sentiasa rasa hilang akuan diri tu tak ada. Perbanyakkan lagi. Supaya baru. Jadi macam yang asalnya. Tidak ada akuan diri. Tidak ada pemilik. Kita tak ada rasa memiliki apa-apa. Yang ada hanya Allah. Itu maka tu aksiru min qauli la ilallah. Banyak-banyakkan sebut. Banyak-banyak tu bukan sekadar sebut. Faham. Sampai lebuh tak ada akuan diri. Itu saja pesanan tu. Maka itu sama-samalah amaliah kan. Jangan anggap mudah, tetapi sebenarnya bila kita laksanakan perkara ini adalah satu makanan rohani yang paling best. Bila kita hilang akuan diri, paling best. Bila dah paling best, nak tinggalkan tak? Pasti tak nak tinggal. Best, barang yang best. Mengesakan Allah ni barang yang, makna benda yang, makna sesuatu yang kita buat tu lebih best daripada nikmat syurga. Tapi kita tak faham. Jadi itulah kita kena cari pembimbing rohani. Para sahabat ada Rasulullah pembimbing rohani. Kita ada tapi tak cari. Ataupun buat sambil lewa. Sebelah rumah pun kita tak perasan kadang-kadang. Pesanan, macam-macam pesanan pun kita buat dia je. Jadi carilah supaya kita di dunia lagi. Buat kata tadi Ustaz Auza'i, di dunia lagi lah kita nak merasakan Allah. Bukan nanti kat sana, nanti kat syurga. Sini nikmat tu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Sama ya. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wal asri illa allazina amanu. Tawassaw